Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight memuat naik sebuah video yang kononnya saya telah melakukan 3 kesalahan fatal apabila membicarakan tentang kalam Allah. Video tersebut merupakan react atau kritikan ke atas video saya sebelum itu yang berjudul Kiai Nur Hidayat, Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Video saya itu pula merupakan react dan kritik ke atas sesi live antara Dr. Haris dan Pak Kiai seperti mana di sebelah saya ini. Maka dalam video ini saya akan menjawab 3 perkara yang dituduh sebagai kesalahan fatal itu, sekaligus membuktikan siapakah yang sebenarnya membuat kesalahan fatal. Meskipun Dr. Haris ada membicarakan beberapa perkara lain dalam videonya yang selama 52 minit itu, untuk video ini saya hanya fokus kepada menjawab 3 tuduhan kesalahan fatal itu sahaja. Sebelum itu, beberapa poin sebagai pendahuluan. Pertama, saya react dan kritik kepada Pak Kiai. Maknanya video saya tu saya react dan kritik kepada Pak Kiai. Kenapa pula Dr. Haris yang terasa sehingga memuat naik video yang kononnya saya telah melakukan 3 kesalahan yang fatal? Jawapannya, sepanjang penjelasan Pak Kiai, kalau kita tonton video live tersebut, sepanjang penjelasan Pak Kiai yang berpusing-pusing itu, kelihatan Dr. Haris mengangguk-angguk. Faham kononnya. Sementara air muka jelas menunjukkan kebingungan. Dia pula beliau ada menyelit beberapa ulasan ringkas apabila Pak Kiai memberi penjelasan. Tetapi tetap dengan air muka yang menunjukkan kebingungan. Maka apabila saya memuat naik video yang berjudul Kiai Nur Hidayat, Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk, jelas terbukti bahawa Pak Kiai berpusing-pusing cuba menyembunyikan akidah Asy'ariyah yang sebenar. Sebagai orang yang duduk mengangguk-angguk di sebelah Pak Kiai, jelas Dr. Haris merasakan dirinya telah diperbohkan oleh Pak Kiai. Maka oleh kerana itulah Dr. Haris memuat naik video yang kononnya menonjolkan 3 kesalahan fatal saya, bukan kesalahan biasa ya, kesalahan fatal saya dalam isu kalam Allah. Ringkasnya, secara tidak langsung, video tersebut adalah damage control oleh Dr. Haris. Namun seperti biasa, apabila Dr. Haris cuba membuat damage control, ia lebih memburukkan suasana. It worsens the situation. Bahkan, damage control kali ini lebih dahsyat, memburukkan suasana sehingga saya hairan, saya tertanya-tanya kenapa seseorang itu sanggup memalukan dan menghinakan dirinya sendiri sehingga ke tahap sedemikian. I wonder how a person could shame and insult himself to such an extent. Saya akan buktikan perkara ini dalam video ini, insya-Allah. Kedua, seperti biasa akan ada penonton saluran YouTube saya yang memberi komen abaikan Dr. Haris. Bagi yang memberi komen sebegini, saya minta anda meluaskan minda. Menyampaikan ilmu tidak terhad kepada membicarakannya secara direct, secara terus sahaja, tetapi ia pelbagai seperti dalam bentuk bertanyakan soalan, dalam bentuk membuat video react dan juga dalam bentuk membuat video yang menjawab tuduhan serta fitnah orang lain. Dalam semua bentuk ini, dalamnya terkandung ilmu jika anda pandai untuk menangkap ilmu tersebut. Selain itu, video-video saya ini juga yang merupakan jawapan, react, kritikan ke atas Dr. Haris bertujuan agar dapat menyedarkan para penyokongnya seandainya ada yang mahu mengambil iktibar. Ketiga, dalam video beliau yang mendakwa kononnya, yang menuduh kononnya saya melakukan 3 kesalahan fatal, Dr. Haris ada mengemukakan ayat 143 surah Al-A'raf.
dan sebuah hadis daripada Sahih Muslim, hadis nombor 179. Akan tetapi, anehnya, Dr. Haris hanya membaca terjemahannya. Saya tertanya-tanya, kenapa tidak dibacakan teks Arab bagi ayat Quran dan hadis tersebut? Bahkan hadis tu yang Dr. Haris paparkan di skrin ataupun dalam rakamannya tu siap dengan teks Arab. Teks Arab dah ada, kenapa tak baca? Apakah seorang yang memiliki, saya tertanya-tanya, apakah seorang yang memiliki pendidikan formal dalam agama Islam sebagaimana yang Dr. Haris sering memuji-muji dirinya, tidak tahu membaca Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab? Okey, keempat, di akhir video tersebut, Dr. Haris mendakwa bahawa apa yang dia sampaikan itu telah dirujuk kepada bukan seorang tetapi 3 orang guru bagi memastikan bahawa ia adalah betul. Oleh kerana itulah tajuk video saya ini ialah Dr. Haris dan 3 gurunya kantoi. Bukan kantoi sekali, bukan kantoi 3 kali, tapi kantoi 10 kali. Ini kerana dalam video ini saya bukan sahaja membuktikan Dr. Haris telah kantoi, tetapi juga 3 gurunya, kerana 3 guru tersebut telah memastikan bahawa apa yang disampaikan oleh Dr. Haris adalah betul. Padahal tidak betul. Baik, ayuh kita semak 3 kesalahan fatal yang didakwa oleh Dr. Haris, diikuti dengan jawapan saya. Kita mulakan dengan kesalahan fatal pertama dan jawapannya. Ayuh kita dengar terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Dr. Haris sebagai kesalahan fatal saya yang pertama. Saya mainkan audio saja daripada video asal Dr. Haris. Minta izin ya daripada Dr. Haris. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Ayuh kita dengar. Sebelum saya meneruskan dengan memberi penerangan yang jelas, saya ingin memberitahu bahawa dalam penjelasan Kapten Hafiz ni ada 3 perkara yang fatal. Satunya adalah tentang kenyataan beliau yang mengatakan ada 2 kefahaman ataupun 2 pegangan tentang kalam Allah, dan dia menyebut bahawa satunya adalah kalam hakiki dan satu lagi yang disebut Kapten Hafiz kalam nafsi. Kemudian Kapten Hafiz menerangkan apa yang beliau maksudkan sebagai kalam hakiki, iaitu yang mempunyai huruf, lafaz, bahasa dan sebagainya. Salah ni ya Kapten Hafiz, ini adalah satu kesalahan yang fatal. Sebab sepatutnya pembahagian 2 kalam Allah itu adalah terbahagi kepada kalam lafzi dan juga satu lagi kalam nafsi. Jadi kita tak tahu Kapten Hafiz dapat daripada mana pembahagian 2 hakiki dan nafsi ini. Mungkin apabila Kapten Hafiz membaca blog yang penulisan Ustaz Firanda tu, sebab ada tulis perkataan hakiki, maka Kapten Hafiz sendiri membahagikan sebagai hakiki dan nafsi. Jadi jika boleh Kapten Hafiz bawakan rujukan pembahagian kepada 2 hakiki dan nafsi ini. Kalau Kapten Hafiz pergi belajar secara resmi, akan tahulah bahawa 2 kalam Allah tersebut adalah lafzi dan nafsi, iaitu lafzi adalah makhluk dan satu lagi adalah nafsi, adalah khadim. Okey? Jadi ini sangat fatal lah, sebab bila dah salah ni, penerangan yang lain semua sebenarnya dah ke laut dah. Okey? Baik. Untuk menjawabnya, saya mulakan dengan satu perumpamaan terlebih dahulu. Umpamakan ada 2 buah kotak dengan kandungan yang berbeza. Umpamakan juga 2 orang, Ahmad dan Rizal. Ahmad duduk dalam kotak pertama. Dia hanya tahu kandungan kotak itu dan menganggap apa yang ada dalam kotak itu sahajalah yang bagus. Ahmad tidak keluar dari kotak itu dan menganggap apa-apa di luar kotak itu adalah tidak bagus. Kemudian Ahmad hanya duduk diam dalam kotak itu tanpa menyemak kandungannya secara terperinci. Maka dia tidak tahu kandungan terperinci kotak yang dia duduki. Rizal pula duduk dalam kotak yang kedua. Namun, Rizal tidak duduk diam dalam kotak itu. Sebaliknya, dia keluar untuk meninjau kandungan
kotak pertama yang diduduki oleh Ahmad. Dengan cara ini, Rizal dapat mengetahui dan membandingkan kandungan kedua-dua kotak dan membezakan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Kemudian, Rizal masuk ke dalam kedua-dua kotak dan menyemak kandungannya secara terperinci. Dengan cara ini, dia dapat mengetahui secara terperinci kandungan kedua-dua kotak. Jadi, bezakan ya antara Ahmad dan Rizal. Ahmad duduk dalam kotak pertama, tidak keluar dari kotak pertama dan tidak menyemak kandungan kotak pertama secara terperinci. Rizal duduk dalam kotak kedua tetapi dia keluar untuk melihat juga kotak pertama dan menyemak kandungan kedua-dua kotak secara terperinci. Okey, demikian sekadar satu perumpamaan. Baik, kita kembali kepada kesalahan fatal yang pertama. Dr. Haris mendakwa bahawa yang betul sifat kalam Allah terbahagi kepada dua, yakni kalam nafsi dan kalam nafsi yang qadim dan kalam lafzi yang makhluk. Lalu dia menolak pembahagian kalam Allah kepada kalam hakiki dan kalam nafsi, serta membuat kesimpulan bahawa saya telah melakukan kesalahan yang fatal, dan penerangan seterusnya dalam video saya itu sudah ke laut. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Dr. Haris adalah seperti Ahmad dalam perumpamaan tadi. Dr. Haris duduk dalam kotak Asy'ariyah sahaja, lalu memahami sifat kalam Allah dibahagikan kepada dua, yakni kalam nafsi dan kalam lafzi. Apa-apa pembahagian selain itu, beliau anggap adalah kesalahan yang fatal. Sebab Dr. Haris duduk dalam kotak Asy'ariyah dan dia hanya melihat pembahagian kalam Allah itu mengikut pembahagian Asy'ariyah, iaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Dia duduk dalam kotak itu je dan dia menganggap apa-apa yang di luar kotak itu sebagai kesalahan yang fatal. Saya pula seperti Rizal dalam perumpamaan di atas. Meskipun saya duduk dalam kotak Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhajkan salafus soleh, ringkasnya salafiyah, saya keluar untuk meninjau kotak Asy'ariyah. Setelah meninjau kedua-dua kotak, saya dapati kotak salafiyah meyakini sifat Allah yang qadim sebagai kalam hakiki, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sesuai dengan kehendaknya. Saya pula dapati kotak Asy'ariyah meyakini sifat kalam Allah yang qadim sebagai kalam nafsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Apa yang saya baru jelaskan ini bukanlah sesuatu yang baru saya buat-buat, baru saya olah dalam video ini, tetapi telah saya jelaskan dalam video asal yang berjudul Kiai Nur Hidayat Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Telah saya jelaskan dua jenis atau dua keyakinan ini apabila membicarakan kalam Allah. Kalam hakiki di sisi ahli sunnah wal jamaah bermanhaj salafus soleh dan kalam nafsi di sisi Asy'ariyah. Ayuh kita dengar semula untuk membuktikan bahawa perkara ini telah saya jelaskan, bukan baru saya olah untuk video ini ya. Ayuh saya mainkan daripada video saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketahuilah apabila kita membicarakan kalam Allah, maka di sana ada dua jenis atau dua keyakinan. Pertama adalah kalam hakiki, bermaksud Allah berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini adalah sifat kalam yang diimani dan diperjuangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhajkan salafus soleh. Kedua adalah kalam nafsi, bermaksud Allah berbicara di dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini adalah akidah Asy'ariyah. Okey, bagi sesiapa yang tertinggal kapal terbang, video yang saya baru mainkan itu yang Kiai Hidayat Al-Quran makhluk
Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Link saya bagi dalam kotak description, ada satu playlist yang merupakan senarai video saya, siri video saya menjawab, mengulas serta mengkritik Dr. Haris. Boleh tengok di bawah ada video saya yang saya masukkan itu ya. Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk, boleh rujuk di sana. Okey, jelas dalam video asal saya telah menjelaskan bahawa pembahagian tersebut bukanlah dalam kotak Asy'ariyah tetapi di luar antara kotak Salafiyah dan juga kotak Asy'ariyah. Di sini saya hairan, apakah Dr. Haris tidak faham apa yang saya nyatakan dalam video asal itu, atau apakah dia sengaja menyembunyikannya, sengaja buat-buat tak faham kan? Kemudian Dr. Haris ni seperti Ahmad dalam perumpamaan tadi, seperti Ahmad yang tidak menyemak secara terperinci isi kandungan kotaknya. Oleh kerana itulah Dr. Haris mempersoalkan istilah kalam hakiki. Padahal jika dia menyemak sumber-sumber Asy'ariyah, dia akan temui istilah tersebut di mana tokoh-tokoh Asy'ariyah mengkritik istilah kalam hakiki itu. Bahkan ada tokoh Asy'ariyah yang mendakwa kalam hakiki bukanlah sebagaimana yang diyakini oleh Salafiyah, tetapi kalam nafsi sebagaimana yang diyakini oleh Asy'ariyah. Demikian juga jika kita semak lanjut dalam kotak Salafiyah, akan ditemui tokoh-tokoh mereka yang mengkritik kalam lafzi. Kritik mengkritik ini sesuatu yang maklum kerana memang berlaku perselisihan antara Asy'ariyah dan Salafiyah dalam isu sifat kalam Allah ini. Saya sendiri sebagai Salafiyah telah mengkritik pembahagian kalam nafsi dan lafzi di sisi Asy'ariyah. Sebagaimana dalam video saya, Kiai Nur Hidayat, Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Ringkasnya, apabila Dr. Haris menyatakan kalam Allah hanya terbahagi kepada nafsi dan lafzi, dia hanya melihat dalam kotak Asy'ariyah. Apabila saya menyatakan kalam Allah terbahagi kepada hakiki dan nafsi, saya melihat kedua-dua kotak, Salafiyah dan Asy'ariyah. Justru dalam menjawab tuduhan kesalahan yang pertama ini, saya telah mengkantoikan Dr. Haris berserta 3 orang gurunya sebanyak 3 kali. Pertama, kantoi kerana tidak faham penjelasan saya dalam video asal bahawa pembahagian kalam Allah kepada hakiki dan nafsi adalah antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Kedua, kantoi kerana duduk hanya dalam kotak Asy'ariyah sehingga tidak tahu apa yang berlaku di luar kotak Asy'ariyah. Ketiga, kantoi kerana tidak menyemak lebih dalam terhadap sumber-sumber Asy'ariyah sendiri. Padahal jika disemak, akan ditemui istilah tersebut dan bagaimana tokoh-tokoh Asy'ariyah sendiri mengkritik kalam hakiki tersebut. Mengata orang lain ke laut, padahal diri sendiri yang ke laut. Dan kemudiannya sedih pula, dibaham oleh ikan jerum. Okey, sebelum beralih kepada menjawab kesalahan fatal yang kedua, ingin saya tegaskan bahawa penjelasan di atas hanyalah dalam rangka menjawab Dr. Haris. Ia tidak bermaksud untuk menyandarkan Dr. Haris Ismail kepada aliran Asy'ariyah. Ini kerana Dr. Haris memiliki keyakinan atau akidah bahawa seorang Muslim yang normal, artinya bukan kanak-kanak atau bukan yang baru memeluk Islam, jika Muslim tersebut tidak beriman kepada hari akhirat, dia masih lagi seorang Muslim. Ini adalah satu akidah yang bid'ah kerana sama-sama kita maklum, sesiapa yang tidak beriman kepada salah satu daripada rukun iman, maka dia bukan lagi seorang Muslim. Justru Dr. Haris bukanlah seorang yang beraliran Asy'ariyah. Namun, jika kita semak video beliau tentang 3 kesalahan fatal saya, beliau kononnya membicarakan sifat kalam Allah berdasarkan aliran Asy'ariyah. Ini sebenarnya disebut sebagai menumpang, di mana seseorang itu sekadar menumpang di satu aliran yang masyhur supaya dirinya ada sandaran ketika berbicara topik akidah.
Padahal, saya ulangi sekali lagi, Dr. Haris Ismail tidak berakidah Asy'ariyah. Dia sekadar menumpang nama Asy'ariyah. Baik, kita masuk ke kesalahan fatal kedua dan jawapannya. Ayuh kita dengar apa yang Dr. Haris katakan tentang kesalahan fatal saya yang kedua ini. Ya? Yang kedua fatalnya adalah Kapten Hafiz terus-menerus mengatakan Al-Quran itu kias. Dia mengatakan, Asy'ariyah mengatakan kias daripada kalam Allah yang khadim itu. Kan, kias. Dia terus menyebut perkataan kias. Padahal jika kita tengok, tidak ada sebutan kias pun dalam apa yang Ustaz Firanda tulis. Dia tulis ibarat. Ibarat. Dia tulis ibarat. Jadi tidak ada perkataan kias pun. Jadi yang disebut sebagai kiasnya adalah Kapten Hafiz sendiri. Perkataan ni penting. Apabila nak menyampaikan ilmu, ia amat penting. Bagi mereka yang nak mengatakan bahawa ini teknikal bahasa dan sebagainya, memang betul lah bagi penerangan ataupun percakapan budak-budak darjah 3 ataupun mungkin sampai tingkatan 5, mereka tak kisah sangat, perbezaan sikit-sikit ni kita boleh terima aja. Tapi apabila ia dah mencapai tahap ilmuan akademik dan sebagainya, kita perlu memberi perhatian kepada perkataan-perkataan yang digunakan. Seperti contoh, kalau kita nak guna perkataan dia tahu dan dia faham, itu dua perkara yang berbeza, kena guna pada tempat yang betul. Jadi apabila kias dan ibarat digunakan bersilang-seli tanpa memahami ataupun menganggap bahawa ia adalah perkara yang sama, itu adalah satu kesalahan fatal. Anda boleh semak sendiri apa maksud kias, apa maksud ibarat. Jadi Ustaz Firanda semuanya menyebut ibarat, tidak ada satu pun perkataan kias di dalam blog penulisan beliau. Jadi dari mana Kapten Hafiz dapat perkataan kias tu? Dan penerangan daripada Kiai Nur Hidayat juga mengatakan bahawa perkataan digunakan menunjukkan kepada kalam Allah yang kadim. Jadi tidak ada kias di sini. Perkataan kias itu salah guna. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Saya sendiri sejujurnya apabila pertama kali mendengar kenyataan Dr. Haris tersebut, tertanya-tanya bila masa aku sebut perkataan kias. Kias ni digunakan dalam bidang hukum sebagai salah satu dalil di samping Al-Quran, hadis dan ijma'. Kias tidak digunakan dalam bidang akidah, apatah lagi berkenaan sifat-sifat Allah. Kemudian saya semak pula nota yang saya catat untuk membuat video Kiai Nur Hidayat, Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Semak-semak tak ada pula perkataan kias atau penggunaan istilah kias. Kemudian saya mainkan video saya sendiri, saya tengok balik video saya sendiri yang Kiai Nur Hidayat, Al-Quran bukan makhluk tapi makhluk, saya dengar balik sebab mungkin saya ada tersasul menyebut perkataan kias. Setelah mendengarnya, barulah saya tahu apa yang dimaksudkan oleh Dr. Haris Ismail sebagai kias. Yang saya sebut bukan kias tetapi kiasan. Kiasan yang lawannya hakikat. Saya bagi contoh ya. Ayat kiasan diamnya diam ubi. Maksud hakikat orang yang pendiam tetapi banyak berfikir. Ayat kiasan lainnya hatinya sedang mendidih. Maksud hakikatnya orang yang dalam keadaan yang sedang sangat marah. Perkataan seerti bagi kiasan ialah metafora. Perkataan Arabnya ialah majaz atau majazi. Apabila saya menyebut perkataan kiasan dalam video asal, saya juga sebut perkataan Arabnya iaitu majaz atau majazi. Perkara ini berulang 2 kali dalam video tersebut. Ayuh sama-sama kita dengar. Dengar ya, saya sebut kias atau kiasan. Dengar juga bahawa saya juga sebut perkataan Arabnya iaitu majazi. Saya mainkan daripada video saya sendiri. Jemput dengar.
kerana firman Allah yang hakiki menurut Asy'ariyah adalah kalam nafsi. Meskipun Al-Quran terkadang dinamakan dengan firman Allah atau kalamullah, tapi hanyalah penamaan majazi dan bukan secara hakikat. Maknanya surah At-Taubah yang kita baca tadi ayat 6 tu, mereka kata hatta yasma'a kalam Allah, itu kiasan majazi. Sehinggalah mereka mendengar kalam Allah, itu adalah kiasan, bukanlah hakikat. Aduh, Allah dah firman tu, kamu boleh pula kata kiasan-kiasan kan? Okey, baik. Kita dengar pula saya sebut perkataan kiasan untuk kali kedua. Dengar baik-baik ya. Kedua, kami Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus salih beriman bahawa Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas adalah kalam Allah yang hakiki. Sila rujuk ayat ke-6 surah At-Taubah. Kalau nak kata itu adalah majazi atau kiasan, ni yang jadi problem. Macam-macam ayat Al-Quran lain pun boleh jadi suka hati jadi majazi. Bila tak kena dengan fikiran sendiri, teori sendiri, itu kiasan, maksud sebenarnya lain. Kan payah kalau macam tu. Untuk kedua-dua kali saya sebut kiasan secara jelas. Juga perkataan Arabnya iaitu majazi. Dan inilah yang saya maksudkan apabila di pendahuluan video ini saya menyebut damage control kali ini lebih dahsyat, memburukkan suasana sehingga saya hairan kenapa seseorang itu sanggup memalukan dan menghinakan diri sendiri sehingga ke tahap sedemikian. Ini kerana jika seseorang itu ingin membicarakan tentang sifat-sifat Allah, pasti dia akan mengetahui tentang hakikat dan kiasan. Di sisi salafiyah, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah hakikat sebagaimana yang difahami dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, yang ini generasi salafus salih radhiyallahu anhum. Sementara di sisi Asy'ariyah pula, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah kiasan. Oleh itu, sebagai contoh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang dirinya yang mencipta Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, rujuk ayat 75 surah Saf, surah yang ke-38, generasi salafus soleh memahaminya secara hakikat, tanpa pengubahan, tanpa penafian, tanpa bertanyakan bagaimana, dan tanpa menyerupakannya dengan mana-mana makhluk. Sementara Asy'ariyah pula memahaminya secara kiasan, bahawa ia menunjukkan kekuasaan Allah. Demikian juga dengan sifat kalam Allah yang terdapat dalam ayat ke-6 surah At-Taubah. Generasi salafus soleh memahami kalam itu secara hakikat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membicarakan Al-Quran dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa Arab. Asy'ariyah pula memahami kalam dalam ayat tersebut secara kiasan, bahawa yang dimasukkan dengan kalam Allah dalam ayat tersebut ialah kalam lafzi yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Justru perbezaan antara hakikat dan kiasan antara salafiyah dan Asy'ariyah adalah sesuatu yang amat maklum kerana ia telah pun berumur lebih 1000 tahun. Sungguh menghairankan, sungguh menghairankan, sungguh menghairankan, sungguh menghairankan. Dr. Haris dan 3 gurunya, sebab tu saya sebut hairan 4 kali, sebab Dr. Haris dan 3 gurunya 4 orang. Mereka berempat ni ingin membicarakan subjek sifat-sifat Allah, tetapi tidak tahu antara hakikat dan kiasan. Kemudian beliau pula, Dr. Haris ni dengan confidentnya, berletih pula antara budak sekolah darjah 3, tingkatan 5 dan perbincangan ilmuwan akademik kononnya. Padahal sesiapa yang arif dalam subjek ini akan mudah menangkap apa yang saya maksudkan dengan kiasan atau majazi. Selain itu, Dr. Haris juga menuduh saya terus-menerus mengatakan Al-Quran itu kias. Padahal saya hanya menyebutnya sebanyak 2 kali, seperti mana yang saya mainkan semula rakamannya sebentar tadi.
Tak mengapalah, kita maklum berdusta memang sifat lazim bagi Dr. Haris. Kesimpulannya, Dr. Haris dan 3 gurunya kantoi lagi. Kantoi keempat. Sebab tadi ketika menjawab kesalahan fatal pertama dah 3 kali kantoi. Jadi sekarang ni dalam rangka menjawab kesalahan kedua, kita sambung bilangan kantoinya ya. Kantoi keempat, tidak dapat membezakan antara kias dan kiasan. Saya sendiri kan, bila tengok Dr. Haris ni boleh keliru antara kias dan kiasan, saya pun tak tahu nak menangis ke nak ketawa gelak-gelak. Ketawa golek-golek atas lantai. Tak apalah, banyak sangat cakap tengah puasa ni. Sekarang pun pukul 5.50 petang. Nak buka puasa dah ni. Okay, alright. Itu kantoi keempat. Tidak dapat membezakan antara kias dan kiasan. Kantoi kelima, tidak tahu maksud kiasan atau majas. Kantoi keenam, tidak menguasai perbezaan pendapat dalam subjek sifat-sifat Allah. Sebab orang yang menguasai subjek ini, dia terus tangkap. Kalau orang tu tersasul sebut pun, dia terus tangkap sebab dia tahu. Okey, baik. Seterusnya, kesalahan fatal ketiga dan jawapannya. Ayuh kita dengar apa pula yang diperkatakan oleh Dr. Haris sebagai kesalahan fatal saya yang ketiga. Okey, yang ketiganya adalah Kapten Hafiz tidak fokus pada isu sebenar. Tidak fokus pada isu. Isunya adalah bukan nak mengatakan bahawa Allah tidak berkalam. Isunya bukan itu. Isunya nak mengatakan bahawa sama ada kalam yang sampai ataupun suara yang sampai kepada Nabi Musa, yang surah An-Nisa ayat 164 yang disebut-sebut sebagai main pointnya, iaitu apabila Allah berbicara terus kepada Nabi Musa, isunya adakah suara yang sampai itu adalah suara qadim ataupun makhluk. Okey? Okey, kita sudah pun mendengarnya. Saya masuk tengah lah sebab petang-petang ni cahaya di luar agak terang. Nanti dia punya white balance apa semua lari pula. Alamak. Okey, baik. Daripada apa yang baru kita dengar, Dr. Haris menuduh saya membuat kesilapan fatal kerana kerana tidak fokus kepada isu. Isunya, dakwa Dr. Haris, isunya atau main point yang disebut-sebut. Okey, main point yang disebut-sebut adalah berdasarkan ayat 164 surah An-Nisa. Apakah suara yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam itu makhluk atau qadim? Bagi menjawab tuduhan ini, ayuh kita dengar semula video live antara Dr. Haris dan Kiai Nur Hidayat. Kita dengar apakah soalan yang ditanya oleh Dr. Haris kepada Pak Kiai. Apakah ia berkenaan ayat 164 surah An-Nisa dan suara yang berbicara dengan Nabi Musa, atau pegangan Asy'ariyah tentang Al-Quran dan perbezaannya dengan Jahmiyah, serta apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran kalam Allah tetapi juzuk-juzuk dan lafaz-lafaznya adalah baharu. Ayuh kita dengar ya, saya mainkan daripada video live tersebut. Satu perkara yang dipotong adalah yang saya rasa pentinglah untuk semua orang dengar sebab dia meletakkan Asy'ari kepada Jahmiyah. Jadi saya tak puas hatilah tu nak bagi Kiai terangkan dengan lebih terperinci sikit tentang apa yang Ustaz Samad Ali sebut sebagai Quran tu kalamullah, tapi juzuk-juzuk dan lafaz dalam Al-Quran tu adalah baru. Dia kata Asy'ari pegang perkara macam tu. Dia beriakan walaupun Kiai telah mengatakan kamu tak faham kan. Tapi dia potong, tak sempat nak jelaskan apa perbezaan kan. Al-Quran kalamullah, tapi juzuk-juzuk dan lafaz di dalam Al-Quran tu adalah hadis baru. Jadi macam mana, apa yang Kiai nak cuba terangkan ketika dipotong dalam soalan tu? Boleh Kiai sambung? Baik, kita sudah pun mendengarnya. Jelas ya bahawa soalan Dr. Haris tiada kaitan dengan ayat 164 surah An-Nisa.
tiada kaitan apakah suara yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam itu makhluk atau qadim. Sebaliknya ia berkaitan Asy'ariyah, Jahmiyah, juzu-juzu dan lafaz-lafaz yang hadis atau baharu. Maksud hadis di sini ialah baharu. Maka Pak Kiai pun menjawab berdasarkan soalan dan saya juga react ke atas Pak Kiai berdasarkan penjelasannya dalam seluruh perbahasan, baik soalan yang ditanyakan oleh Dr. Haris, jawapan serta penjelasan yang diberikan oleh Kiai Nur Hidayat, dan react saya ke atasnya tidak menyentuh langsung ayat 164 surah An-Nisa dan suara yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Justru macam mana pula ayat 164 surah An-Nisa boleh menjadi isu utama, atau saya quote ya apa yang dikatakan oleh Dr. Haris, main point, isu utama, main point yang disebut-sebut di plural lah, padahal tidak disebut langsung. Sekali lagi, Dr. Haris terbukti berdusta. Di sini Dr. Haris dan 3 gurunya kantoi lagi. Kita sambung ya. Bilangan kantoi, sekarang kantoi nombor 7. Apakah itu? Sendiri tidak faham apa yang ditanyakan kepada Kiai Nur Hidayat. Kantoi ke-8, sendiri tidak faham apa yang dijawab serta dijelaskan oleh Kiai Nur Hidayat. Kantoi ke-9, mengatakan main point yang disebut-sebut. Main point yang disebut-sebut adalah ayat 164 surah An-Nisa dan suara yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal semua itu tidak disentuh langsung pada asalnya. Yang menariknya boleh kata, saya buat kesalahan fatal kerana tidak fokus pada isu. Padahal itu bukan isu pun. Baiklah. Demikianlah ya jawapan balas saya ke atas tuduhan kononnya saya melakukan 3 kesalahan fatal. Jelas bagi kita semua bahawa Dr. Haris dan 3 gurunya hanya membuat tuduhan kemudian mengatakan ia fatal, padahal semua itu adalah tidak benar. Bahkan yang sebenarnya fatal adalah Dr. Haris sendiri dan 3 orang gurunya kerana membuat tuduhan kosong, tuduhan sifar tanpa fakta ilmiah mahupun bukti yang kukuh. Saya telah mainkan ya daripada video tersebut. Kita dengar sendiri dah. Juga apa yang terserlah ialah, apa yang obvious, yang terserlah ialah kejahilan Dr. Haris dan 3 orang gurunya dalam subjek sifat-sifat Allah. Dalam video ini juga saya telah membuktikan bahawa semata-mata ada guru tidaklah menjanjikan seseorang itu berilmu atau memiliki ilmu yang benar. Dr. Haris menyatakan bahawa dia telah merujuk kepada bukan seorang, bukan 2, tetapi 3 orang guru dan mereka telah memastikan bahawa apa yang disampaikan dalam video tersebut adalah betul. Padahal 3 orang gurunya itu bukan seorang kan, tapi 3 orang, saya ulangi, tidak tahu apakah yang saya maksudkan antara kalam hakiki dan kalam nafsi, antara kiasan atau majazi, dan apakah ayat 164 surah An-Nisa telah menjadi isu utama. Di sini saya teringat kepada satu peribahasa Melayu, seperti ketam mengajar anaknya berjalan. Demikianlah guru-guru Dr. Haris yang mengajar Dr. Haris. Sebelum berpisah, ingin saya jelaskan kantoi yang ke-10. Sebab jika dirujuk kepada video jika dirujuk kepada video Dr. Haris, beliau tercari-cari apa yang saya bicarakan dalam laman web Ustaz Firanda yang saya sertakan dalam video asal. Seolah-olah itulah satu-satunya rujukan saya. This is stupidity at its highest level. Saya kemukakan laman web tersebut sebagai contoh rujukan. Ia bukan satu-satunya rujukan saya. Terdapat sangat banyak rujukan yang membicarakan perbezaan pendapat antara Salafiyah dan Asy'ariyah dalam subjek sifat-sifat Allah, termasuklah subjek kalam Allah dan Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki taraf pengajian PhD
boleh membataskan dirinya kepada satu rujukan laman web sahaja. Kemudian Dr. Haris mendakwa ada 3 orang guru yang dijadikan rujukan. Jika benar mereka adalah guru yang pakar dalam subjek ini, mereka sendiri akan mengesyorkan beberapa rujukan kepada Dr. Haris untuk Dr. Haris buat semakan lanjut. Bukan terpaku kepada sebuah laman web sahaja. Inilah kantoi yang ke-10, yakni apabila Dr. Haris dan 3 gurunya menyemak apa yang saya bicarakan dalam video Kiai Nur Hidayat. Al-Quran bukan makhluk, tetapi makhluk kepada sebuah laman web sahaja. Memang dalam video tersebut, background saya laman web tu. Tetapi sekali lagi saya ulangi, laman web tu saya letak di situ sebagai contoh. Itu bukanlah satu-satunya rujukan saya. Kalau tak jumpa dalam laman web tersebut, of course, carilah dalam rujukan lain. Ini PhD macam mana ni? Sebab anda pun buat PhD kan, siapa-siapa yang buat master, buat PhD, akan pelbagai rujukan kan. Kalau dalam satu rujukan tak jumpa, akan cari yang lain kan. Sebab itulah kalau video tu, background saya laman web. So dalam video ni, background bunga lah pula ya. Okey. Baiklah. Saya rasa ini sajalah jawapan saya. Saya fokuskan kepada menjawab tuduhan 3 kesalahan fatal yang konon telah saya lakukan ya. Dan setelah saya buktikan bahawa Dr. Haris dan 3 orangnya, mereka itulah yang melakukan kesalahan fatal. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.